بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang bahagia Tuan Imam yang menyempurnakan solat jemaah fardu maghrib kita di Surau Al-Muhaimin, Kondominium Langat Jaya pada malam ini. Saudara Badrul dan seluruhnya, kepada seluruh warga jawatan kuasa dan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji dan puja, salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi untuk menyambung pengajian berkaitan dengan solat. Dan oleh kerana kita pun telah menamatkan bacaan kitab praktikal solat sempurna pada bulan sudah, maka hari ini kita memutuskan untuk berbicara dan membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang, daripada soalan-soalan yang ditujukan oleh rakan-rakan Facebook kita, rakan-rakan kondo kita, berkaitan dengan ibadah solat. Maka insya-Allah kita akan cuba menjelaskan apa-apa yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Dan pada saya ketika ini ada lebih kurang dalam 10 persoalan yang perlu kita jelaskan dan kita berikan jawapan kepada persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Jadi kita terus saja pada persoalan yang pertama, ya. Persoalannya, betulkah orang lelaki yang tak pergi solat Jumaat mesti kena tunggu orang masjid habis solat Jumaat baru orang lelaki di rumah itu baru solat Zuhur, ya? Sebagaimana kita tahu, orang yang tak pergi sembahyang Jumaat dia wajib juga sembahyang, iaitu sembahyang Zuhur, ya. Soalan dia, adakah perlu kena tunggu jemaah semua balik daripada sembahyang atau selesai sembahyang Jumaat baru dia boleh sembahyang Zuhur? Artinya kalau dia sembahyang juga Zuhur ketika mana orang belum balik atau orang tengah sembahyang Jumaat, maka solatnya tidak sah, ya. Itulah asasnya, ilmunya macam pernah dengar. Dia sebenarnya perkara ini disebut dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam Radhatul Talibin juga pernah disebut. Imam Nawawi mengatakan bahawa jika seorang yang ada keuzuran, ya, mengerjakan solat Jumaat, mengerjakan solat, lalu dia tidak pergi solat Jumaat, ya, ada keuzuran. Ni apa sahaja keuzuran yang menghalang kita daripada pergi solat Jumaat, ya, antaranya pening kepala,
demam, ya, tak dapat nak datang. Dalam realiti hari ini kita ada kekangan, iaitu memang daripada pemerintah yang menetapkan had tertentu dah. Kita tahu kalau kita datang memang tak ada ruang. Ya, maka keuzuran begini adalah keuzuran syar'i yang dibenarkan untuk kita tidak pergi sembahyang Jumaat. Ya. Tapi ingat, walaupun begitu ada satu hadis menyebut man taraka thalatha juma'in, siapa yang tinggal 3 kali sembahyang Jumaat tahawunan, kerana bermudah-mudah, malah ya, malah tahu dah 2 tahun tak sembahyang Jumaat. Bukan 3 kali, ya, 2 tahun tak sembahyang Jumaat. Memang tak pernah tanya, tak pernah kisah, tak pernah cari, sonok. Ya, apa kata Rasulullah, taba'allahu ala qalbih, Allah seal hati dia, Allah tutup hati dia. Sebab tu bila Allah dah tutup hati ni, dia tak selera banyak benda baik. Itu bahayanya. Jadi balik pada kisah tadi, sebenarnya siapa yang ada keuzuran, dia tak perlu tunggu. Ya, seorang yang ada keuzuran untuk hadir solat berjemaah, antaranya kita hari ni. Ya, sebab tu tahu dah hari ni jarak pun dah makin rapat, dibenarkan kalau di Jabatan Agama Islam Wilayah Ketuan dia dah jadi 0.5 meter je. Artinya ruang tu dah makin luas lah untuk sembahyang Jumaat. Jadi kena tengok-tengoklah, jangan terus gitu. Takut Allah seal hati kita menyebabkan kita tak ada selera nak buat agama langsung nanti. Jadi mereka yang ada keuzuran boleh saja sebaik masuk waktu zuhur untuk terus sembahyang zuhur. Sebaliknya mereka yang tak ada keuzuran, ya, masjid kampung dia ada ruang, dia pun EJK masjid contohnya, memang ada nama dah nak masuk, tapi memang malah nak pergi. Yang ni, ya, tuntutan fardu ke atas dia tu memang satu dosa lah, tapi di samping satu benda yang lain, dia tidak boleh mengerjakan solat zuhur yang wajib ke atasnya atas gantian solat Jumaat itu, melainkan setelah sempurna, ya, ahli qaryah di tempatnya mengerjakan solat tersebut. Itu orang ada keuzuran. Keuzuran sama ada di sudut pribadi, demam, sakit, tak larat, ya, ataupun keuzuran yang umum macam ni, meliputi orang ramai. Yang ada pandemik, yang terpaksa dihadkan kawasan solat dan sebagainya, maka itu semua boleh mengharuskan dia. Sebagaimana soalan ini pernah diajukan, ada kepahaman kita, kalau dulu orang kampung dia kata ibu-ibu pun tak sembahyang Jumaat, tu tak jangan sembahyang zuhur selagi mana suami tak balik sembahyang. Itu lagi sebab silap faham. Orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat, ya, kenapa perlu dia nak tunggu orang lagi balik? Kalau dulu soalan dia itu yang popular tu, ya, makcik tak sembahyang lagi, tunggu orang balik sembahyang Jumaat baru boleh kita sembahyang. Tak, orang perempuan tak ada keperluan pun sembahyang Jumaat. Azan zuhur, azan pertama tu dia dah boleh mendirikan sembahyang. Jadi larangan mendirikan solat zuhur, ya, pada ketika orang sembahyang Jumaat, dan tak boleh kerjakan zuhur melainkan selepas orang balik sembahyang Jumaat, adalah ke atas mereka yang wajib pergi sembahyang Jumaat. Tak ada keuzuran tapi dia tak pergi. Begitu, ya. Sebab itu jual beli juga ketika mana dah adzan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ya, fas'au ila dzikrillah, jual beli juga jadi haram. Bagi siapa? Bagi orang ahli sembahyang Jumaat. Makan bihun sup, dah azan dah zuhur, depan masjid, jual beli tu haram hukumnya. Tapi kalau makcik, ya, nak beli bihun sup, penjual dan pembelinya juga orang perempuan, tidak ada masalah benda tu. Jadi berkait ni, benda ni bukan sahaja sembahyang, benda-benda berkait dengan solat Jumaat juga. Artinya bila mana dah azan, segala pantang larang tu mula berlaku. Tapi kalau orang Hindu datang beli, yang jual pun orang perempuan, tak ada masalah. Jual beli itu masih sah dan berlaku. Itu soalan yang pertama yang kita rumuskan, ya. Andai kata, ni andai katalah, berbalik pada yang tadi ni, dia sebelum ketika mana orang nak sembahyang Jumaat, dia rasa macam nak demam, nak pitam, pening sangat. Elok orang tengah pergi sembahyang Jumaat, ya, maka dia terasa macam lega dah.
Tapi dengan kira dia pergi pun tak sempat nak sembahyang Jumaat, maka ketika itu dia kira tidak mengapa. Ya, keuzuran dia dah hilang tu dan dia mengapukan solatnya, maka solat zuhurnya tetap sah. Jadi dia tak perlu tunggulah sampai habis sembahyang, sebab pada dasarnya ketika mana dia mula difardukan tu dia memang bukan ahli solat Jumaat. Ini ya, sebenarnya hukum ini adalah ke atas orang yang meninggalkan solat Jumaat atas sebenarnya dia wajib sembahyang Jumaat. Orang lelaki ya sehat bermukim, itu syarat sembahyang Jumaat kan. Tapi kalau kita musafir tak wajib sehat pula. Jadi kesakitan macam mana, keuzuran macam mana, keuzuran yang boleh menghalang kita daripada sembahyang fardu berjemaah, itulah dia keuzurannya. Ya, antaranya demam biasa, pening kepala, itu pun ya. Wallahu a'lam. Soalan kedua, adakah solat yang sudah dibuat masa menaiki kenderaan kena buat semula apabila sampai di rumah? Ini persoalan berkenaan dengan solat, bahasa Melayu panggil solat hormat waktu. Okey? Solat hormat waktu ni apa? Solat kita kerana kewajipan solat ini memang pada dalam waktu yang tertentu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang yang difardukan ke atas orang beriman itu dalam waktu yang ditentukan, pada waktu yang tertentu. Artinya memang tak boleh kita tinggalkan solat dengan apa alasan sekalipun. Ya, dengan apa alasan sekalipun, melainkan kerana lupa atau tertidur. Atau kalau berbogil sekalipun tak ada pakaian, kena sembahyang. Ya, atau kena ikat. Sebab tu kan ada perbahasan tarifan solat tu, di antaranya disebut kalau kita kena ikat waktu solat dah masuk, dah nak habis, apa kita kena buat? Kita kena sembahyang dalam gerak yang boleh. Makan mata kena ikat tu. Ya, ini tak kena ikat. Jadi salah falsafah hidup kita kalau kita kata, orang kata tak sembahyang ke? Nanti qada ya. Nanti qada itu ucapan orang tak faham tentang hakikat solat. Sembahyang kena on time. Melainkan tertidur terlupa, itu sahaja. Ataupun gila, hitam. Ya. Jadi dalam realiti hidup kita kadang-kadang kita tak ready dan tak bersiap untuk solat. Contohnya terperangkap dalam traffic jam. Ya, atau dalam satu ya majlis dan kemudian kita tak ada pakaian yang bersih. Ya. Seluar dalam kita dah kotor dan sebagainya. Maka apa kita nak buat? Kita kena sembahyang juga pada waktu itu apa adanya kita. Okey. Rujuk pada soalan ni dalam kenderaan, balik kerja waktu maghrib, hujan pula, traffic jam, terperangkap. Tapi kalau kita dah tahu memang masuk tu memang tak sembahyang maghrib, kita gedah juga, dosa. Itu Allah suruh kita ada akal kan. Lagi sekarang ni nak jawab apa kalau malaikat Allah tanya besok, ya, boleh tengok estimate dengan Swiss, dah tahu dah, ya. Kalau gedah juga memang sampai langat ni pukul 8.20 malam, gedah juga, itu berdosa. Ini kita tak terjangka dan mendatang benda tu. Asalnya tadi okey, tiba-tiba ada kereta rosak kat depan, accident ke, jadi jam, jadi melekat kita. Tengok waktu isyak dah nak masuk dah. Sembahyanglah apa adanya kita. Tentu tak ada wuduk. Ambil wuduk pun takkan dalam kereta. Takkan nak ambil wuduk kat luar tu cermin tu. Berada cakap, sembahyang bang. Main sikit air je kat. Lanjut. Aku pun tak sembahyang lagi ni. Tak usah buat pelik-pelik lah kan. Buat yang biasa je. Jadi bila mana tak cukup syarat atau rukun solat yang kita kerjakan, maka solat itu perlu diulang. Tentu saja tak ada wuduk, tentu saja tak ngadap kiblat. Try lah ngadap kiblat kita kan. Tentu saja gerakan-gerakan solat kita tak sempurna. Ya, bacaan boleh lah, kita kena buat sesempurna yang mungkin, tapi pasti ada yang tak sempurna. Rukuk boleh, sujud boleh, sujud. Try sujud bawah tu, sangkut pula kat pedal tu. Orang belakang hon, tong tu. Jap, mayang. Jangan buat hal bang. Maka solatlah dengan isyarat saja. Takbir boleh, baca Fatihah boleh, rukuk sikit je bang, sujud lebih sikit, bangun balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mayang. Juga kena semayang bang, kau tak semayang lagi. Semayang hormat waktu.
dalam situasi hari ini kita kena tunjuk agama kita. Sebab apa? Sembahyang kena on time, tak boleh ditanggungkan walaupun apa adanya kita. Dan yang tak cukup rukun dan syarat kena sempurnakan semula. Sebab ya, temu janji dengan Tuhan ni dia satu keperluan jiwa kita, kena buat 1 hari 5 waktu pada masanya. Sebab itulah keperluan manusia di sudut rohaninya. Ya, syariat ya mewajibkan begitu dan hikmahnya itu supaya manusia bertemu dengan Tuhannya sentiasa 5 kali pada waktunya. Dan siapa meninggalkan berlalu waktu itu, tak apalah nanti semayang lah. Ada orang berpandangan, dia kata buat apa semayang, nanti kena ganti juga kan. Tak semayang tu kalau kita buat artinya kita tak berdosa. Tapi kalau berlalu waktu solat dalam keadaan kita tak semayang, dalam keadaan apa adanya kita itu, dia akan menyebabkan kita berdosa, meninggalkan solat dengan sengaja. Ya, buat apa semayang tak sah, tapi berpahala tak? Tetap berpahala lah, sebab kita melihara agama. Cuma tak valid sebab syariat kata tak sah begitu. Dan ada hukum yang ada. Yang pentingnya kita on time, kita tetap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sama orang tak ada pakaian, ya, tak boleh tutup aurat. Sebab tu ada hukum sembahyang berbogel macam mana? Kalau tidak, kenapa nak sembahyang bogel? Tunggu, tak payahlah sembahyang, tak ada pakaian. Kan? Hukum macam mana? Saf salat orang yang sembahyang berbogel. Dalam kitab fiqh tu itu tak ada pakaian, tak kena sembahyang. Tak ada pakaian lah kena sembahyang. Cuma Pak Imam kena duduk sebaring dengan kita, jangan Pak Imam duduk depan. Tak habis sembahyang bang. Kita pun jenuh undi, siapa nak jadi imam? Saya pun tak nak, walaupun ustaz kata kena tahuan masuk dalam satu tawanan punya okap kan, kena bogel semua sembahyang. Sampai waktu azan kena sembahyang. Takkan nantilah kita qada Ustaz, lepas kena tahan ni sebulan. Mana boleh kena sembahyang on time. Andai kata kita mati dalam keadaan begitu, Allah terimalah kita. Itu bukti saya cerita ni, sebab buktinya bahawa sembahyang memang on time. Ya, cuma kalau tak cukup syarat, ada kelapangan, ada kesesaan, kita ulang balik sembahyang maghrib insya nanti sampai rumah. Berbeza dengan orang tak sembahyang, dia kena qada dan dia kena istighfar. Yang tadi tak kena istighfar, dia panggil i'adah. Memang sama 2 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat lah. Yang ini namanya solat i'adah, yang tu solat qada. Qada kalau sengaja tinggal berdosa, bersama dengan qada kena istighfar. Yang ini tak berdosa. Ya. Kecuali kita memang tak plan langsung, memang sengaja masuk dalam kesesakan sehingga akan kita tak dapat sembahyang pada waktunya. Selesai bab tu. Soalan ketiga. Mana bawa beri salam. Assalamualaikum Tok Rahili AJK Surah. Pun dapat kena jawab tu. Dan para jemaah sekalian, adakah hadas kecil terangkat sekali jika kita mandi hadas besar? Ya. Bolehkah kita terus menunaikan solat tanpa berwuduk lagi selepas itu? Ada pandangan ustaz yang membenarkannya. Mohon pencerahan. Malah dalam mazhab Syafi'i pun begitu. Hadas kecil akan terangkat sama dengan mandi hadas, mandi wajib tu. Dengan syarat. Apa dia? Ketika mana kita menyempurnakan mandi hadas besar itu, kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, membatalkan angkat hadas kecil tu. Dan ini jangan berlaku. Tak sentuh kemaluan mandi tu, boleh? Boleh mandi tak payah sentuh kemaluan. Jarang. Yang situ yang kita sentuh selalu mandi. Sebab cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan masuk ke bilik air ataupun ke tandas dan Nabi akan membersihkan anggota sulitnya dahulu. Dan bila mandi je, Nabi tak sentuh tu bahagian kemaluan tu. Maka okeylah. Ya, masuk tandas, bersihkan diri betul-betul dan kemudian kita berjurus je, gosoklah tempat tanpa menyentuh kemaluan. Itu okey. Kalau boleh buat yang begitu, gone. Terus tak payah ambil wudu. Ya, ni bukan ustaz je cakap, ya, fuqaha pun sebut begitu. Dan ketika mandi jangan kentut pula. Sebab ketika mandi itulah angkat hadas, proses daripada mula sampai meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi apa sahaja ya perkara yang membatalkan wudu tidak berlaku ya ketika mana kita sedang mandi tersebut. Barulah mandian itu atau mandi hadas itu, mandi wajib itu mengangkat hadas yang kecil juga. Gitu. Macamlah kita mandi junub ya, terjun dalam pool, bum kali.
Niat mandi wajib sahaja. Kemudian terus bangun. Yang terangkat tak ada besar, terangkat. Sebab memang mengangkat ada besar akan mengangkat ada yang kecil dengan syarat tadi. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Biar tahu, jangan keliru. Ya, siapa yang keliru kita pun tak tahu. Okey, ini tagline surau ni lah. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Salam Dr. Haili AJK Surau dan para jemaah. Adakah boleh dihimpunkan niat solat sunat dalam satu solat? Contohnya, ya, solat sunat rawatib sekali dengan solat sunat tahajud. Mohon pencerahan. Terima kasih. Hukumnya adalah harus, ya, boleh. Itu yang disebut dalam kaedah fiqh. Bila sebut iza ijtama amrani min jinsin wahid, ya, bila mana, ya, berhimpun dua urusan, dua perkara dalam jenis yang sama, sembahyang dengan sembahyang, maka masuklah yang pertama ke dalam yang kedua. Ya. Maka maksudnya kalau seorang tu datang ke masjid, contoh yang diberi dalam kaedah itu adalah seorang yang masuk, ya, ke dalam masjid, lalu dia terus menunaikan solat fardu zuhur bersama jemaah, dan dia niatkan juga ketika itu itulah tahiyatul masjid dia, maka dia dapat dua-dua niat tersebut. Sebab apa? Tapi berlaku syaratnya waktunya betul. Pertama, solat tahiyatul masjid nak buat macam mana? Dia mesti masuk masjid dan belum duduk. Okey? Dan solat zuhur pada waktunya, dan itu pun sepatutnya berlaku. Maka kalau dia niat dalam sembahyang dia itu, niat ni maksud kita dah jelaskan itu. Niat ni bukan usalli saja. Niat ni lintasan hati. Dia sedarkan diri dia bahawa ini sembahyang fardu dan juga solat fardu dia ni menjadi penghormatan pada masjid sebab dia belum duduk. Sebab nak solat tahiyatul masjid ni Rasulullah kata, ya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Bila mana seorang kamu masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu, ya, sehinggalah dia rukuk dua kali rukuk maksudnya 2 rakaat, ya, sebab kalimah rukuk itu merujuk pada rakaat, ya. Sebab tu maghrib 3 kali rukuk 3 rakaat, gitu. Jadi dalam cerita ni Rasulullah pesan, ya, dan Rasulullah tak ada sebut tu sembahyang tu tahiyatul masjid. Ulama yang menamakan sembahyang tu sembahyang kenapa Nabi tak bagi duduk sebelum, ya, duduk kena sembahyang 2 rakaat masuk masjid sebab menghormati masjid. Dan sebenarnya tahiyatul masjid berlaku dengan apa sahaja sembahyang, dengan syarat masuk masjid belum duduk. Masuk waktu pagi pukul 10 terus sembahyang duha, dan niat ni tahiyatul masjid kali boleh. Sebab tu berhimpun dua benda, sembahyang kan, dua-dua sembahyang, dan memang waktunya, ya, waktu duha, dan dia pun masuk masjid pada waktu itu. Dua syarat tu berlaku, ya, maka tidak ada perselisihan, maka dia niat sama-sama boleh. Hatta yang sunat dengan fardu pun berlaku. Dalam contoh yang kita beri tadi, sembahyang zuhur dengan tahiyatul masjid boleh niatkan dua. Dan kita sebab itu kena perasan, sebab niat ni maksudnya kesedaran. Niat ni maksudnya sedar aja. Membunuh tanpa niat artinya membunuh tanpa sedar. Membunuh tanpa sedar artinya membunuh tanpa niat. Siapa yang masuk masjid dia sedar, Allahu Akbar, aku ni sembahyang maghrib dan ni tahiyatul masjid aku, menghormati masjid sebab aku belum duduk, dapat dua sembahyang pahala. Sebab tu banyak benda kita kena sedar dalam hidup kita ni. Rugi tuan-tuan. Ya, ada orang sedekah masuk tabung, dia niat diri dia. Tak ada orang sedekah ni niat untuk bapak aku sekali ni, bapak aku mati dulu tak pernah sedekah sebab susah hidup dia. Dapat pahala bapak dia, dia pun dapat. Kan Rasulullah sebut, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tu untuk dia apa yang dia niat. Jadi kena banyak niat. Niat ni sebenarnya menambah rasa hamba, sebab hati kita ni yang bawa kita pada Tuhan, bukan kaki. Ya. Sebab tu yang datang sini sebab hati bukan kaki. Ni kaki tak sakit, kaki sakit pun sampai sebab hati. Tu ramai kat atas ni. Bagi tengok. Ni kat video ni tengok kat rumah tak datang ni sebab apa? Sebab hati bukan kaki. Jadi sebab itulah hati yang berniat, ya, dan sedih hujungnya lillahi ta'ala, dia dapat pahala yang banyak. Ya, soalan dia tadi berkait dengan sembahyang tahajud dengan sembahyang apa tadi?
Banyak lagi soalan ni kau. Sembahyang rawatib dengan sembahyang tahajud, macam mana tu? Sembahyang tahajud ni malam buta bang. Ya? Sembahyang tahajud, sembahyang rawatib ni mengiringi sembahyang fardu. Macam mana nak buat ni? Ni tak kena. Ya, yang ini tak boleh berlaku sebab sembahyang tahajud waktu malam. Selepas sembahyang Isyak sampai sebelum subuh tu tahajud. Sedangkan rawatib ni mengiringi sembahyang fardu lepas azan subuh. So ni yang tak boleh kena bang. Dia soalan dia, jawab dia boleh, tapi contoh dia tak kena. Saya sembahyang rawatib dengan sembahyang tahajud niat sekali. Bila masa kau sembahyang rawatib dengan sembahyang tahajud? Pelik tu. Sembahyang tahajud malam. Patutnya dia kata sembahyang rawatib dengan sembahyang tahiyatul masjid. Tu okey. Nampak tak? Kita masuk surau, orang dah azan. So nak sembahyang apa? Ya. Biasanya ada timing dekat masjid surau sekarang ni. Ada 10 minit, 15 minit kan. Biasanya lepas azan tinggal 5 minit. Kita masuk lambat pula. Masuk-masuk tinggal 2 minit dah tinggal. Nak sembahyang tahiyatul masjid. Lepas tu nak sembahyang rawatib. Sempat ke? 2 minit 4 rakaat. Tak sempat boh. Kalau buat pun orang tarik ke belakang nanti. Kau sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, lepas tu bila nak qomat dah bang. Sekejap aku tadi tahiyatul masjid ni nak 2 rakaat ni. Rawatib. Kau dia suruh tak buat lagi ni bos. Dia cakap, kau ingat ni masjid abah kau. Ya, hatta kalau masjid abah kita bina pun kita tak boleh buat gitu. Sebab tu ada penyelesaian apa dia? Niatkan 2 dalam 1. Niatkan dalam hati, inilah sembahyang tahiyatul masjid aku, ya, dan inilah juga sembahyang rawatib aku qabliyah zuhur. Maka dapat dua-dua pahala itu. Hatta kalau tak dapat sembahyang qabliyah pun, tuan-tuan bila sembahyang fardu jangan nyuruk ke belakang. Ada orang tuan-tuan dia punya tak faham tu. Orang tengah sembahyang fardu berjemaah, dia pergi belakang tiang tu, Allah, sembahyang laju. Dia tanya, sembahyang apa tadi? Tahiyatul masjid bah. Nabi pesan, jangan duduk sebelum sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid tu. Kena buat macam minta tak faham, minta sembahyang terus. Hang yang bangang tak erti. Cakap orang tak faham. Nabi kata jangan duduk sebelum sembahyang, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Nabi maksudkan jangan duduk tu bukanlah mesti kena sembahyang benda tu. Nabi tak kata pun sembahyang tahiyatul masjid. Ya. Ulama menjelaskan, fuqaha Syafi'ah antaranya menjelaskan memang kena sembahyang, dan apa saja sembahyang sebelum duduk mewakili, ya, mencukupkan maksud penghormatan depan masjid. Malah kalau ada sembahyang fardu, kita sembahyang sunat kat belakang tak kena dah. Sebab ada hadis yang jelas gitu. Idza uqimatis shalah fala salata illa fardhu. Bila mana dah iqamatkan tak ada sembahyang lagi melainkan sembahyang fardu. Hatta kalau tengah sembahyang pun boleh kita batalkan. Ada setengah dapat menyebut gitu. Pendapat yang lebih murni, bila dengar qamat kita tengah sembahyang sunat, apa pun sunat, segerakan, cepatkan. Kalau belum sembahyang baru nak takbir, tak boleh sembahyang. Okey, jelas ya? Jawapannya harus boleh menghimpunkan 2 sembahyang dalam satu niat. Ya. 2 sembahyang dalam satu niat. Dua niat dalam satu sembahyang. Okey? Cuma contoh tadi kurang tepat. Sebab apa? Waktunya tak kena. Mana ada rawatib pada waktu sembahyang tahajud? Tak ada. Ada sembahyang kumpat lagi. Sembahyang fardu. Kecuali qada. Qada mungkin berlaku. Saya sembahyang tahiyatul masjid, saya sembahyang tahajud ini bersama dengan qada subuh tadi, saya tak sembahyang qabliyah subuh. Boleh. Ya? Boleh. Cuma qada rawatib ini bukanlah satu benda yang perlu, satu benda yang boleh kita istiqamah. Kita tahu rakaatan al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ni yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kita bangun memang lepas azan. Bila azan datang memang dah sembahyang. Maka kita lepas subuh qada, lepas subuh qada, asyik qada je. Tak boleh lah benda tu. Ya. Benda tu tak menepati. Ya. Malaikat pun tengok lain macam dia, Muhammad ni. Ya, asyik qada je, tahulah fadilatnya besar, tapi asyik qada je. Orang bagi fadilat tu supaya kita kejar fadilat tu, bukan mendapatkannya secara qada. Selesai. Soalan seterusnya. Soalan yang keempat, bilakah berakhirnya waktu duha?
Ada pendapat menyebut selagi belum azan zuhur maka kita boleh dibenarkan solat duha. Mohon pencerahan. Waktu duha berakhir sejurus sebelum zuhur. Waktu zuhur masuk apabila matahari tergelincir sedikit ke sebelah barat. Matahari sebit timur, ya. Waktu duha ni bila matahari tegak di langit, kira-kira kalau matahari ni botol kita tak terpadam, dia tak ada bayang-bayang langsung. Tu habislah waktu duha. Ya. Waktu zuhur pula bila matahari pergi sikit ke barat, ada sikit bayang keluar. Tu zuhur. Jadi sejurus sebelum, kita estimate 10 minit lah sebelum waktu zuhur. Ya, 10 minit, 5 minit sebelum waktu zuhur lah. Ya, tapi waktu afdalnya adalah 2/3 siang tu, ya, 2/3 pagi tu, maka itulah waktu afdal, pukul 9 ya sampai pukul 11.30, begitulah eloknya kita sembahyang. Kita tahu kan waktu duha mula masuk 28 minit daripada waktu syuruk. Ya, 20 setengah jam lah. Waktu syuruk pukul 7 kata, terbit matahari. Waktu duha 7.30 dah boleh sembahyang. Tapi afdalnya tetap nanti bila mana dah sampai waktu duha. Duha ni maksudnya waktu perit matahari tu dah mula terbakar. Perasan tak kita ada sembahyang hari raya Aidil Adha, waktu sembelih korban tu. Kan pukul apa tu? Pukul 9, pukul 10, pukul 11 gitulah. Itulah waktu afdal, waktu duha. Tapi kalau kita memang mengekalkan sembahyang duha dan kemudian kita nak, ya, sebab waktu duha ni Rasulullah pernah sebut dia adalah satu menggantikan tasbih-tasbih yang dituntut untuk setiap sendi kita. Sendi kita ni bergerak, sepatutnya dibayar tol dia dengan tasbih. Subhanallah. Ada setengah fuqaha kata, ulama kata sendi kita ni tak kurang daripada 360 sendi dalam tu. Maka kita kena bertasbih kurang-kurangnya subhanallah sebanyak 360 kali. Tapi ada dengan 2 rakaat duha. Hadis ni tak apabila kita tahu duha rezeki tu banyak. Niaga untung. Tak apalah, janji sembahyang, jangan tak sembahyang. Jadi jawapannya waktu duha berakhir sebelum sejurus waktu zuhur. Ya, kita andaikan 5 hingga 10 minit sebelum waktu zuhur. 12.30 boleh sembahyang lagi lah. Ya, boleh lagi. Wallahu a'lam. Salam. Jaga surau dan para jemaah, bagaimana dikatakan ambil wuduk hanya dengan menggunakan satu bejana kecil saja? Ya, adakah air yang menitik semula ke dalam bejana itu akan memustakmalkan air? Panjang cerita ni. Apakah yang dimaksudkan dengan air mustakmal? Mohon pencerahan, ni panjang sikit Kita ambil dulu takrifan air mustakmal. Ya, air mustakmal ni adalah air yang suci tapi tak boleh menyucikan. Ni kalimah ni kita tahirun ghairu mutahhirin. Suci tak menyucikan. Jadi air mustakmal ni kalau kita pegang tak najis sebab ada air yang najis. Itu maksud suci. Tapi tak menyucikan, artinya dia tak boleh remove najis. Ya. Contohnya macam air kopi, boleh buat rasa kencing? Tak boleh lah. Tapi yang najis tak air kopi? Tak najis. Tapi seorang melekit tu lah yang cerita lah. Ni cerita boleh tak? Kita tak buat nak bagi nampak, itu je. Ya. Jadi air mustakmal ni ada kumpulan dia. Ya, maksud mustakmal adalah ada kalimah amal air yang dah digunakan. Air yang dah digunakan. Itu air mustakmal maksudnya. Air second hand lah. Ya, nak kata air bandel teruk sangat pula kan. Air yang dah diguna pakai untuk mengangkat hadas untuk kali pertama antaranya. Ya, sebab itulah basuhan wuduk kita kali pertama itu tak boleh ditakung semula pada bekas yang tak cukup 2 kolah. Panjang ceritanya. Jadi air mustakmal ni ada 2 jenis. Pertama, air yang dah kita gunakan untuk mengangkat hadas, sama ada mandi hadas ataupun ya kita berwuduk, dan air basuhan pertama. Basuhan kedua dah tak mustakmal lah. Dan air tu kita takung dalam bejana ataupun bekas yang tak cukup 2 kolah. 2 kolah ukuran liternya saya pun tak ingat, tapi dulu kita belajar kita ingat 14 tin minyak tanah. Ya, tapi senang kira berapa isi padu dia, 1 hasta suku panjang kali lebar kali dalam. Begitulah. Jadi kalau meja ni saya rasa dah cukup. Kalau meja ni pun dah cukup 2 kolah. Artinya kalau terpercik masuk pun tak ada masalah. Ni baldi kita tu. Ya, baldi kita tu.
Kalau kita takungkan balik lepas berwuduk, tentulah air kas pertama, kedua, ketiga pun jatuh. Kita pun tak mengasingkan basuhan pertama, kedua, sebab orang dulu ambil wuduk macam ni. Yang dalam berjana, dia pun pertama dia basuh tangan kat luar. Dan tangan ni jadi gayung. Orang Kedah kata jadi cebok. Ya, orang Johor tak cakap lah benda tu cebok. Sebab cebok pada orang Johor basuh berak. Okey, dia angkat. Dia basuh kat luar. Yang kali pertama ni kalau terpercik rasa tu yang mereka pakai, itu yang jadi musamal tu. Tapi kalau angkat yang kali kedua terpercik, tak ada masalah lah. Sebab pertama tu mungkin ada kotoran, itu ya, perbahasan fiqh lah. Sebab tu ada mazhab yang kata air ni dua je, air suci dengan air najis, tak ada air mustamal. Apatah lagi air musyammas. Musyammas yang kena matahari tu kan. Tapi ni mazhab kita bahaskan. Okey. Itu yang pertama. Jadi air ni ya tak boleh diguna pula untuk orang berwuduk untuk orang lain. Tak boleh diguna untuk mengangkat najis ya. Basuh berak kencing tak boleh lah. Basuh kereta okey. Ya, basuh kereta tak ada masalah. Jadi tak boleh diguna. Kalau nak menjadikan air mustamal yang sebegini ni, lepas basuhan pertama wuduk kita, nak jadi mutlak balik, campurkan. Jadi gabungkan dia jadi air yang lebih 2 kolah. Angkat air sebeldi tu, bawa dulu dalam swimming pool. Jadi mutlak balik semua. Lepas tu cedok balik, angkat balik rumah. Jadi mutlak. Itu pengurusan air. Ya. Air mutlak. Kalau buat terkira air mustamal, macam mana jadi air mutlak balik? Campurkan. Jadikan dia 2 kolah, boleh guna balik. Lepas tu jangan buang air mustamal. Boleh mutlakkan balik. Ataupun alirkan dia. Buka pipe, air mengalir tu. Dia connect dengan sumber dia. Sumber daripada tong besar, sumber daripada dam tu. Dia connecting tu. Bila dah buka air, dia connecting. Jadi dia dah air yang bersambung dengan tangki yang besar, sumber yang besar, dia jadi air mutlak balik. Itu je. Sebelum jadi air mutan najis lah. Air mutan najis ni air yang dah najis, sentuh pun najis. Ya. Itu perbahasan lain. Kita fokus mustakmal dulu. Air mustakmal itu yang pertama. Air mustakmal yang kedua adalah air qaid lazim. Benda lah air qaid lazim Ustaz. Air qaid lazim ni maksudnya air yang namanya dah terikat. Ya. Asalnya air mutlak ni. Air ada 4. Tu nak buka kitab balik ni. Air ni ada 4. Pertama air mutlak. Air purely air. Yang asal dia memang macam tu, datang daripada bumi, tak kira lah. Air tanah gambut pun yang hitam tu pun air mutlak. Air laut tu pun air mutlak. Ada yang 7 air dia tu. Yang tu purely air yang asal, datang daripada langit ataupun daripada bumi. Itu mutlak. Yang kedua air mustakmal. Yang ketiga air yang kedua air musyammas. Yang ketiga air mustakmal. Air mustakmal ni 2. Yang pertama tadi bekas basuhan pertama daripada wuduk atau mandi wajib. Yang kedua adalah air qaid lazim. Apa dia air qaid lazim? Air qaid lazim ni air yang terikat namanya. Ya, contohnya air kopi, air teh, air bunga. Apa maksudnya tu? Air ni sebenarnya nama dia tak terikat ya. Masa dia dekat sungai, kita panggil dia sungai. Bila dah kepung masuk dalam dam, orang panggil apa? Air dam. Bila dah masuk dalam tank, yang orang panggil air tangki. Bila salur kat pipe, orang panggil dia air apa? Kau ambil apa ni? Air dam. Kau jangan bohong. Dah asal daripada dam? No, air pipe orang panggil. Lepas tu dah masuk takung dah baldi. Air mana ni? Air baldi tu. Itu air mutlak. Tapi kalau nama dia dah tak berubah, itu dipanggil air qaid lazim. Dan air qaid lazim dikira-kirakan air yang suci tapi tidak menyucikan. Contohnya air kopi tadi. Air kopi awak bawa dalam baldi, orang panggil apa? Air baldi. Air kopi. Awak bancuh ya, 3 baldi air kopi letak dalam kolam, orang panggil apa? Kolam. Air kopi, bos. Bor dalam pipe. Keluar je, apa tu? Air pipe. No, air kopi. Itu air yang dah dipanggil air mustamal. Air qaid lazim. Air ni tak boleh buat bersuci ya. Tapi suci. Sebab tu nama dia air suci tapi tidak menyucikan. Beza air mutlak, dia suci dan menyucikan. Hatta ada air yang dia nama macam muka air mutlak tapi nama dah terikat, dah tak boleh buat bersuci. Contohnya air bunga. Kan? Ni ada pengantin baru ya, ada orang ya umur dah lanjut tak kahwin-kahwin, suruh mandi bunga lah. Umur dah 43 tak nikah-nikah lagi. Ya, mak dia tangkap suruh mandi bunga lah dengan mak bidan tu. Jadi air tu elok kan, cuma ditabur bunga. Keruh tak air tu? Tak. Tapi air tu boleh buat air sembahyang tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia dah jadi air qaid lazim.
Ya, namanya dah air bunga, letak kat baldi pun air bunga, letak kat mana pun air bunga, letak dalam botol ni apa? Air bunga semalam dah. Boleh buat wuduk? Tak boleh. Ya, begitulah. Kecuali campuran tu semula jadi macam air yang bau belerang, ya. Air yang warna gelap, memang asal tanah tu memang airnya semuanya gelap, maka itu semua dikira air mutlak juga. Ya. Wallahu a'lam. Maka betul memang ada air musta'mal dan kita tak boleh menggunakan air itu untuk benda-benda mengangkat hadas dan mengangkat najis. Tak boleh. Ya, basuh berak anak, kalau anak tu tak sembahyang okey ya. Tapi tetap kita melebar luaskan ruang najis tu. Ya, kalau kena tuala pula yang kita nak pakai nanti, tuala tu dah najis, basuh balik, kita mau mandi, kita lap najis lagi. Maka jangan gunalah. Gitu. Okey. Okey, ni abang tukang cat pula bertanya. Nanti dulu musta'mal dulu, kita habis. Ya, soalan seterusnya. Dalam hadis sahih menyebut sujud adalah tempat seorang hamba yang paling hampir dengan Tuhannya. Adakah kita boleh memohon sebarang hajat dengan bahasa Melayu memandangkan hajat setiap orang adalah beza? Mohon pencerahan. Terima kasih. Memang hadisnya sebut aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, detik paling hampir seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika mana dia sujud. Faghfir doa, kata Nabi, banyakkan berdoa. Maka sembahyang ni, ya, takrif dia adalah aqwalun wa af'alun, ya, muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi syurutin makhsusah. Ada syarat-syarat tertentu. Antaranya benda yang perlu dipatuhi dalam sembahyang, kita tidak boleh menyebutkan zikir-zikir selain daripada zikir solat, ya, dan doa-doa yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang juga tidak menggunakan bahasa yang asing selain daripada bahasa yang Nabi tunjukkan, sebab Nabi sembahyang dalam bahasa Arab. Maka, ya, kalau kita nak berdoa dalam sujud, ada satu pilihan je, iaitu berdoa dalam hati. Itu je. Doa bahasa Arab tak apa, ya, doa khusus daripada Al-Quran dan hadis itu lebih baik. Ya, dalam bahasa Arab pun tak boleh berapa panjang. Ya, tengok yang terbaiknya pilih daripada hadis-hadis Nabi. Namun untuk orang yang bukan Arab, doalah daripada hati sahaja. Dan kita ada pilihan yang lebih selesa lepas sembahyang. Tadi dah dekat dengan Allah, lepas sembahyang pun masih bersama dengan Tuhan. Maka doalah. Ya. Takut kita tersebuah juga nangis, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Tapi ya Allah, bagilah aku pe'ah tu ya Allah, dengar sebelah pula. Tak eloklah. Ya, malah membatalkan solat. Ya, tidak ada fuqaha Syafi'i yang menyebutkan boleh berdoa dengan doa yang bermacam-macam daripada bahasa-bahasa yang bermacam-macam. Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, kita untuk orang Melayu cukuplah agar tidak merosakkan solat kita, sebab, ya, di antara perkara yang membatalkan solat menyebut benda-benda begitu. Ya. Walaupun doa itu merupakan salah satu maksud sembahyang, tapi kita ambillah pendapat ataupun ijtihad yang paling selamat, iaitu tidak berdoa selain daripada doa yang sabit daripada hadis dan daripada Al-Quran ketika solat dengan berlafaz, melainkan dalam hati. Begitulah. Seterusnya, saya seorang tukang cat. Menjadi kebiasaan untuk saya balik ke rumah dahulu jika ingin solat. Saya sudah membersihkan anggota wuduk dengan baik. Jika selepas solat saya dapati masih ada cat yang melekat pada anggota wuduk, adakah saya perlu solat semula? Ini realiti, orang kerja tukang cat. Dan cat ni ada dua jenisnya. Pertama, cat air. Cat yang dibancuh dengan air itu tak mengapa. Atau kalau betul pun, tapi meresap air, maka sampai air tak ada masalah lah. Lagi satu, cat minyak. Cat minyak ni yang blok air. Ya, anggota-anggota wuduk kena disampaikan air. Maka cat minyak ni dulu nak cuci senang dengan minyak tanah. Sekarang susah nak cari minyak tanah. Kalau pakai tina tu dia nambah melekit lagi. Siapa pernah ngecat dia tahulah. Ya. Tapi alhamdulillah dekat DIY dah ada minyak tanah dah sekarang. Cuma RM5 lah. Betul. Saya bukan elan ni. Saya tak ada kena-mengena dengan DIY. Tapi saya terperanjat lah ada jumpa. Sebab saya cuci rantai motor. Cuci pakai rantai motor pakai minyak tanah ni, dia clear lagi bersih. Jadi nak ceritanya, ya,
apa saja yang menghalang air pada anggota wuduk, ya, hatta sisi ikan pun pernah disebut, ya, benda itu menjadikan wuduk kita tak batal. Kalau lepas sembahyang sedar, ya, maka kita kena ulang berwuduk dan sembahyang semula. Adapun cat, minyak adalah benda yang sama menghalang. Namun andai kata kita telah berusaha, ya, membersihkannya dan lepas sembahyang kita dapati ada nisbah yang sedikit maksudnya bukan betul besar, sedikit sangat yang menghalangi celah-celah tu, maka itu dimaafkan. Ya, kita merujuk kepada benda yang sama juga, ya, percikan air kencing yang terlalu sedikit, ya, maka itu dimaafkan. Rumput-rumput jalanan, nanti memang kerja tukang cat hari-hari, ya, jadi nisbah sedikit tu pada adatnya kita tengok Allah sikitlah ni, ya, mungkin kita harapkan celah-celah yang tepi itu akan meresap juga masuk, boleh melalui bawah itu. Tapi kalau terlalu besar, ya, saya tak dapat nak gambarkan nisbahnya berapa, ya, duit sekarang pun 10 sen ke 5 sen, besarlah tu kalau cat. Artinya nisbah yang melekat-lekat mungkin kala, ya, maka itu kita mintalah agar, ya, rusah ni bantu, sebab agama kita bukan agama yang menyusahkan. Tapi kalau memang nyata besar dan betul-betul memang pasti menghalang air sampai tak masuk, maka kita kenalah cuci betul-betul. Pergilah di DIY itu, cari minyak tanah, bersihkan dulu betul-betul dan wuduk semula, kemudian sembahyanglah semula. Dan sebenarnya apa keputusan kita pun dia akan berkait dengan kita. Kalau kita rasa bimbang, okey tak sembahyang aku tadi ni, okey tak, ya, rujukannya ilmu. Kita tahu nisbah tu okey ke tak okey. Kalau tak okey, bersihkan baliklah sembahyang. Tapi kalau kita rasa aku dah usaha, ya, dan aku tahu nisbahnya terlalu kecil, ya, aku harap Allah terima juga, okeylah, go on. Seterusnya, ya, semasa bersolat masih ada sisa makanan di celahan gigi saya. Adakah batal jika saya telan sisa tersebut? Batal. Senang je jawapan dia, batal. Sebab sembahyang adalah, ya, satu ruang yang kita kena berihram. Berihram artinya mengharamkan diri kita daripada melakukan beberapa perkara. Sebaik kita kata Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbir itulah yang mengharamkan, ya, kita buat benda-benda yang halal sebelum takbir, sebelum sembahyang. Apa dia? Antaranya makan. Walaupun sebiji nasi celah gigi berlubang, tercungkil keluar, tolak, tapi baca Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin, Allah, tak jadilah Fatihah. Aku telan kan, aku telan. Jangan bang, telan batal. Habis nak macam mana? Kena keluarkan. Tapi jangan tui, haram, siapa tui kat masjid, kat surau, haram hukumnya. Ni skill pula tu, ya, tak boleh, kita tak boleh berudah kat masjid surau ni. Maka ambil lah tangan tu, ya, ambil letak kat poket ke, kat mana ke, begitu. Dengan gerakan yang tidak ketara, tak membatalkan solat kita. Tak boleh telan. Hatta gula-gula pun yang cair meleleh sedap manis pun batal lah sembahyang kita. Sebab tu kena bersihkan gigi, ya. Jangan berani makan benda-benda yang meninggalkan kesan pada gigi sebelum solat, melainkan kita gosok gigi balik. Tu yang saya paling sayu. Saya pernah nak sembahyang, ya, lepas kuliah maghrib, ya, jumpa dengan pengurusi satu masjid dengan nak sembahyang tu, dia mengunyah kacang je. Komat ni, saya tengok dia atas bawah ni, kau betul je, ni orang tak mengaji langsung ni, ya, orang tengah komat dia masih kacang. Lepas tu masuk sembahyang. Macam mana sembahyang? Sembahyang kacang jawapannya, ya. Mungkin dia masalah tuan-tuan. Benda-benda gini, benda-benda yang asal kadang-kadang kita, yalah, bagus juga buat soalan-soalan begini. Jadi soalannya, kalau ada sisa makan celah gigi, telan batal. So tak boleh telan. Nabi nak buat macam mana? Luahkan, jangan meludah. Kecuali sembahyang kat tengah lapang pun, itu pun ada cara je juga. Tak boleh ngadah kiblat ke kiri atau kanan. Habis kalau ada member kat sebelah, nak ludah juga. Try lah ludah. Dia kitai awak balik nanti. Jadi itulah cara balik. Luah dekat tangan, ya, letaklah kat mana-mana tempat yang tentu. Jangan selek kat member pula. Seterusnya, soalan lanjutan. Imam membaca surah yang agak panjang menyebabkan saya hilang fokus dan mengantuk. Allahu Akbar.
Sembahyang fardu ni kita ingat satu hadis siapa? Sa'id, ya. Al-Hamidi kot. Ya. Dia cerita bahawa Rasulullah SAW sembahyang isyak dengan bacaan Wattini waz-zaitun, dengan surah At-Tin sembahyang isyak. Dan dia kata, aku tak pernah dengar bacaan yang lebih merdu, lebih lunak daripada bacaan baginda Nabi SAW. Bukan lunak je, tapi best lah. Pak Imam baca Wattini waz-zaitun ni best lah, makmum nyaman. Tapi kalau bantai surah Ali Imran, surah Baqarah, jadi masalah. Ya, sebenarnya imam bila jadi imam dia kena ringkaskan sembahyang. Lagi kalau suasana dia macam ni tuan-tuan, surau, tak ramai orang. Ya, nyesal nanti member dia datang. Aku tobat tak datang lah Pak Imam ni. Dia baca panjang. Jadi Nabi pun notis begitu kan, idza shalla ahadukum bin nas, bila mana sembahyang seorang kamu mengimami orang ramai, fal yatajawwas, maka hendaklah dia ringkaskan. Sebelum saya jawab soalan ni, saya nak selesai masalah imam tu dulu. Ringkaskan. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi bila sembahyang seorang diri, panjanglah suka hati kamu. Yang Nabi sembahyang perasan tak? Ada seorang sahabat rakam Rasulullah sembahyang ni, lepas baca Fatihah, baca Al-Baqarah, dia ingat selepas satu ayat Rasulullah rukuk, Rasulullah terus lagi. Dia kata sampai habis Baqarah tu. No, lepas habis Baqarah bantai pula Rasulullah lanjut lagi surah An-Nisa, kemudian surah Ali Imran. Ketika itu susunan dia mungkin begitu. Sekarang ni Ali Imran bawa Nisa kan. Lepas habis 3 surah tu baru Rasulullah rukuk. Tak berani dah dia ikut dah lepas tu. Itu rakaat pertama tu bang. Ya, kalau kita malam Ramadan tu mungkin 6-7 malam Ramadan tu. 20 rakaat kali 6 malam tu. Ya, itu pun bangga dengan orang. Kami 1 juzuk 1 malam, 4 barang. Rasulullah 1 rakaat bang. 3 surah panjang tu. Itu sembahyang seorang-seorang. Tapi tadi hadis tadi Rasulullah sembahyang isyak pun baca Wattini waz-zaitun. Ya, 1 surah yang sempurna lebih baik daripada ayat-ayat yang panjang untuk sembahyang fardu berjemaah. Maka, ya, masalahnya Ustaz, imam baca panjang, saya hilang fokus dan mengantuk. Itu je masalahnya. Ya. Kita ni bukan orang kaki ahli ibadah bang. Kan? Jadi baru nak try sembahyang berjemaah ni, kita rayanlah dengan cara yang baik. Maka, ya, bolehkah saya berzikir untuk mengelakkan rasa mengantuk begitu? Dalam sembahyang, kata Nabi, sembahyang ini tidak ada padanya melainkan zikir, doa, tasbih. Hadis itu mungkin lafaznya begitu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir boleh. Ya, berzikir boleh. Ya, tapi sebenarnya sebab kita tak faham bahasa Arab, itu puncanya. Ya, sebab di antara bacaan surah kita lepas habis Fatihah dengan dengar bacaan imam baca surah lebih afdal dengar. Dan mungkin imam tu baca tak sedap lah. Ya. Sebab tu kalau bacaan dia sedap, dia tangan tu. Dah lah tak sedap panjang pula, memang cik penyakit Pak Imam ni. Ya. Jadi tolonglah. Ya. Dan sedap tak sedap ni kena tanya orang, jangan tanya bini kita. Bini kita kata, memang abang power bang. Ya, sebab dia nak suruh kita tambah duit belanja, dia kata sedap suruh kita. Jadi kena tengok. Senang cerita solat jemaah ni ringkaskan. Hatta tasbih, rukuk dan sujud pun lebih 3 kali makruh bagi imam. Bayangkan. Tapi Rasulullah sujud berapa lama? Itu sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang sunat. Sembahyang jemaah tak boleh panjang-panjang. Jadi apa jawapannya? Harus boleh asal saja berzikir. Ya. Antara buktinya, bila mana seorang bersin dalam sembahyang dia sebut Alhamdulillah, sah tak sembahyang dia? Sah, sebab zikir. Alhamdulillah. Ya, Rasulullah kata la inna hadhihi salat la yasluhu fihi min kalamin nas. Sungguhnya sembahyang ini tidak boleh padanya ada cakap sama manusia. Innama hiya tasbih, saya tak ingat, wa tahmid wa doa, mungkin begitu lafaznya. Hanya yang boleh tasbih, zikir dan doa. Jadi, ya, kalau dia berzikir nak hilangkan kantuk tak ada masalah. Yang tak boleh kita bercakap dengan orang. Sebab tu bila orang bersin acom dalam sembahyang, dia cakap Alhamdulillah, sembahyang dia tak batal. Tapi Muhammad sebelah kata yarhamkallah, dia kata. Apa hukum sembahyang Muhammad ni? Zikir ke tu Ustaz? No, Alhamdulillah maksudnya apa? Segala puji bagimu ya Allah. Yarhamkallah. Ya, semoga Allah merahmati hang. Hang tu cakap dengan dia, yarhamka.
ya, semoga Allah merahmati kamu. Kita cakap dengan dia, yang tu batal. Kena faham tu. Dia tak boleh cakap dengan orang. Cakap dengan Tuhan tak apa. Alhamdulillah okey. Tapi yarhamkallah tak boleh. Jadi sebab itulah berzikir ya boleh, tak ada masalah. Ya, tapi lebih Allah tumpukan. Ya, kalau tempatnya bacaan surah, bacalah surah kalau kita mengantuk. Kalau kita berdiri tu, ya, Pak Imam baca tak sedap, ngantuk, panjang pula kita ngantuk, lebih afdal berzikir ke baca surah? Baca surah. Bacalah 3 kul ke, qul huwallahu ahad ke, gitulah. Tapi tetap mendengar bacaan imam itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Soalan. Solat sunat apa yang sesuai dibuat sebelum dan selepas jika kita buat solat jamak awal zuhur dan asar? Jamak awal tu. Jamak takdim maksud dia tu, ya. Jamak takdim. Ya, ni member ni memang jaga sembahyang sunat. Bila sembahyang sunat, sembahyang jamak macam mana nak sembahyang sunat qauliyah ba'diyah? Tu soalan dia. Okey? Sembahyang yang jamak tetap perlu dijamakkan. Artinya tak boleh dicelahi dengan sembahyang sunat. Sembahyang zuhur 2 rakaat, sembahyang asar 2 rakaat, betul? Boleh celah tu sembahyang ba'diyah zuhur? Tak boleh. Qabliyah asar? Tak boleh. So nak buat macam mana? Maka bagi orang yang nak sembahyang sunat bersama dengan sembahyang jamak takdim dia, maka dia perlu sembahyang jamak, ya, sembahyang sunat dulu, qabliyah zuhur. Okey? Qabliyah zuhur, ya, dan kemudian sembahyang zuhur 2 rakaat dan asar, kemudian barulah ba'diyah asar, dan kemudian barulah ba'diyah zuhur, dan kemudian barulah ba'diyah. Saya tak ingatlah dalam fiqh solat berjemaah tu begitulah susunan dia. Ya, nanti saya cek baliklah. Ya, tapi tetap yang qabliyah tetap mendahului qabliyah. Ya, tetapi yang ba'diyah selepasnya. Banyak yang disusun selepas zuhur, selepas sembahyang yang kedua lah. Begitu. Artinya kita tetap, yang penting sembahyang yang fardu tu tak boleh dipisahkan. Qabliyah tetap buat qabliyah, yang ba'diyah buat selepas sembahyang yang kedua tu. Jadi sembahyangnya begini, zuhur dah masuk, kita sembahyang qabliyah zuhur. Lepas tu kita qamat sembahyang fardu zuhur. Kemudian qamat sembahyang asar. Lepas tu buat ba'diyah zuhur. Kemudian buat qabliyah asar, kemudian baru ba'diyah asar tak ada. Kalau maghrib dengan isyak pun begitu. Qabliyah maghrib dulu, kemudian sembahyang fardu maghrib, ya, kemudian fardu isyak 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian qabliyah isyak, kemudian ba'diyah isyak. Tak ada buat asal tanya ya. Tapi ada kawan kita buat ni, orang soleh ni tanya ni, tak baik cakap gitu kan. Ni memang dia nak buat lah tu. Yang penting jangan pisahkan sembahyang jamak tu, tak boleh diselangi, ya. Sebab tu sembahyang jamak ni kena mutawaliyah, berturutan. Dia tak boleh dipisahkan, ikat rokok sebatang tu. Ya. Sembahyang zuhur rakaat, bangun pergi, "Bukan bang?" Ya, batang rokok. Batal sembahyang zuhur yang nak jamak tu. Tak boleh jamak lah. Dia boleh qasar sajalah. Tak boleh jamak. Nanti tunggu waktu asar bawa sembahyang asar 2 rakaat. Ya, kecuali benda-benda yang berkait dengan solat, contohnya lepas sembahyang 2 rakaat zuhur terkentut, ya, takkan nak sembahyang juga, kentut dah, tak boleh jamak dah, boleh pergi ambil sembahyang lah, tapi jangan esok rokok dulu, ya, kena ambil sembahyang dan terus buat urusan yang berkait dengan sembahyang, terus sertai sembahyang jamak, boleh jamak tersebut. Wallahu a'lam. Jadi solat apa yang sesuai, qabliyah ba'diyah juga, cuma susunan dia begitu. Ya, mulakan yang qabliyah solat pertama, dan kemudian sembahyang fardu tu dua-dua, kemudian ba'diyah solat pertama, dan qabliyah dan ba'diyah solat yang kedua. Itu. Soalan seterusnya itu ada disebut, ya, dalam perbincangan kita dalam kitab fiqh solat berjemaah tu. Betulkah apabila kita lepas buang air kecil dan berrehem 3 kali, memberiti kita sudah suci daripada hadas, walaupun masa solat terasa air kencing keluar sedikit semasa hendak rukuk? Okey. Soalan dia, adakah bila mana kita dah buat usaha untuk menyelesaikan sisa air kencing kita, antaranya dengan berdehem tu, ya, kemudian ketika solat meleleh lagi air kencing, tak apa dah,
Jawapannya tidak. Ya, tetap dihukum pada realitinya. Kalau memang keluar air kencing meleleh, okey, dan lepas sembahyang kita tengok seluar dalam kita memang ada sisa air kencing, maka sembahyang tadi tak sah lah. Ya, tak kira dehem 18 kali pun, kalau ada sisa air kencing memang istibra' itu namanya. Berdehem tu istibra'. Dia memang kalau kita orang lelaki berdehem dia ada tekanan push, ya, yang menyebabkan sisa air kencing pada silinder zakar kita dia keluar habis. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ni kita penyakit macam-macam, kan? Prostat dan sebagainya tak clear, kadang-kadang kencing tak laju. Ada satu ubat saya baru jumpa baru ni, siapa nak cari kat Shopee banyak, ya, iaitu ubat satu buah namanya buah kulim. Dia melancarkan kencing. Ya, buah kulim ni dia buah macam buah, orang panggil buah bawang putih hutan. Sebab bau dia sebiji bawang putih. Memang bau dia kuat lah, lebih kuat daripada bawang putih. Dan kalau kita makan tu, pagi kita makan, petang kita kencing, laju gila memang. Jadi ni antara masalah kita lah, untuk melancarkan, ya, saluran kencing kita supaya dia kencing tu habis terus. Makanlah makanan-makanan yang berkhasiat, ya, jangan makan makanan yang tepung semua. Dan di samping itu pengurusannya memang, ya, kita kena, siapa yang dah mengalami masalah ini, kencing meleleh lagi lepas dah bersuci, kena urus diri semaksimum mungkin. Kalau kencing orang perlu 5 minit dah lari, kita mungkin 10 minit urut dehem, ya, urus kencing, ya, supaya dia keluar betul-betul bersih baru basuh. Dan kalau dah usaha pun meleleh, maknanya sembahyang kita tak sah. Kalau kita berpindah pada satu keadaan, iaitu kita dah jadi orang yang memang siasa meleleh, itu hukum lain. Itu hukum lain, itu orang yang panggil siasa berhadas. Ni yang sehat, cuma pengurusannya agak lambat. Uruslah lambat, tak boleh lah. Masa umur kita 20-30 dulu kencing sejak je 5 minit basuh dah. Sekarang ni memang rasa macam tak puas lagi. Berdehem lagi, urut lah, ya, supaya keluar betul-betul, ya. Kita berdehem kadang-kadang masalah kita orang sebelah ada apa bang? Tu masalah ni. Nak kena lepuk member-member gini. Dia cakap, mana ada benda boh, ini cerita Nabi, ini sunnah Nabi. Kita berdehem, dia dehem balik, ya, dia boleh tanya, ada apa boh? Ini memang tak ngaji langsung, tuan-tuan. Yang nak kecewa pun tak boleh, sebab kawan-kawan kita juga. Jadi di istibra' dia begitulah, ya, dia akan menyebabkan tekanan kepada saluran kencing dan dia akan keluar, semua keluarlah. Tapi kalau masih meleleh, artinya memang najis lah, tujuan dia untuk tu. Tapi kalau dah buat benda tu pun najis, buatlah satu benda lain. Dan andai kata kita dah sampai tahap memang dia siasa keluar, ini hukumnya lain, iaitu orang dah imul hadath ini, dia kena buat macam mana? Dia kena bersuci sebaik mana azan berkumandang. Dia tak boleh pukul 12 nak sembahyang zuhur dia dah siap, tak boleh. Dia hanya boleh berwuduk ketika mana azan dah berkumandang, dah masuk waktu baru dia berwuduk, ya. Dan kemudian selepas dia bersihkan diri dia kena balut, ya. Balutlah. Kalau nak pakai pad, nak pakai pampers pun boleh, ya, tapi jangan rembat pad bini tu, arah kan, ya. Jadi pakailah balutan apa pun menyebabkan kita punya air tu tak kena pada tubuh badan ataupun pakaian kita. Pakai seluar dalam, pakai, dan terus berwuduk. Apa yang berlaku lelehan waktu kita sembahyang memang kita siasa mengalir dah, itu dimaafkan. Cuma wuduk itu laku dan boleh sah digunakan untuk satu sembahyang fardu sahaja. Ya, katalah kita buat macam ni tadi maghrib, azan dia kita bersiap, basuh apa semua, pakai balut apa semua, kita ambil wuduk. Ya, nak sembahyang isyak ni tak boleh dah. Jangan duduk senyum sangatnya hari ni. Cakap, pakai pampers kan? Dia ambil sembahyang balik, basuh dulu. Dia valid untuk satu fardu dan sunat tak kisah banyak. Walaupun kita sembahyang maghrib pukul 8 tadi, ya, kata masuk isyak 8.20, ya, kita sembahyang isyak tu dah tak boleh pakai wuduk tu, kena ambil wuduk lain, bersih lain. Wallahu a'lam. Begitulah, ya. Panjang juga cerita kita, ya. 8.40 dah boleh sembahyang dah. Itu dia di antara perbincangan habis dah, ya. Jadi istibra' tu tak menghalalkan air kencing yang meleleh juga. Jadi tetap kena sucikan, tukar pakaian, bersihkan diri dan kemudian, ya, berwuduk semula, sebab itu memang najis. Najis tetap
membatalkan wudu, dan keluar najis daripada kubul tu tetap membatalkan wudu dan membatalkan solat kita. Cuma itulah pengurusannya. Wabihi wallahu alam. Moga-moga apa yang kita bincangkan malam ini sikit sebanyak menambah cerah urusan ibadah kita, dan moga-moga Allah bantu kita untuk menyempurnakan ibadah sebaik mungkin. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wabihi wallahu alam. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.